Mudah-mudahan sampai insya-Allah. Sebab ada juga kawan-kawan kita yang tak sampai. Termasuklah imam masjid negeri. Sudah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan insya-Allah. Terus kepada bisnes kita pada malam ini. Kita akan sambung lagi daripada buku ni muka surat 653. 653. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip pembinaan akal dan pemikiran anak-anak. Itu sambung tu. Itu tajuk besar ya. Prinsip pembinaan akal dan pemikiran anak-anak. Itu tajuk besar. Jadi lu sebab tajuk ini bersama-sambung. Tak berapa bulan saya pun dah lupa. Tapi banyaklah dia. Jadi saya bahagikanlah pada malam ni bahagian ketiga. Bahagian ketiga. Ini bukan apa yang pertama sekali untuk memudahkan saya lah. Bila nak cari balik kan. Bila nak cari balik dalam pen drive kita tu, jadi senang. Bahagian tiga, ni dia tajuk dia. Iaitu daripada muka surat 653. Saya akan sambung lah tuan-tuan. Kita pernah dengar hadis ini tuan-tuan dan puan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi terjemah situ suci bersih atau fitrah. Fa abawahu, kedua ibu bapanya yuhawidani, akan jadikan dia orang Yahudi, au yunassiranihi, atau nak jadikan dia orang Nasrani atau Kristian, au yumajjisanihi, atau nak jadikan dia orang Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini jelas kepada kita. Sebenarnya penentuan anak kita tu daripada kecil terletak pada kita. Kalau kita nak jadi orang Yahudi je, jadi Yahudi. Atau dengan lain perkataan seginilah, mudahnya. Kalau kita nak jadi dia penyanyi pop, jadilah penyanyi pop. Kalau kita nak jadi dia orang surau, insya-Allah dia akan jadi orang surau. Itulah itu. Jadi dah tuan-tuan, mukadimah saya berkaitan dengan tajuk yang akan saya bawa malam ni daripada muka surat 653 ni. Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci. Ibarat kain putih. Terpulanglah kepada kedua ibu bapanya yang mencorakkannya. Betul tuan-tuan? Sambungan kita pada malam ini ialah berkaitan dengan apa yang Rasulullah SAW buat. Sebab buku kita ni ialah pendidikan anak mengikut model Rasulullah SAW. Jadi apa yang dibuat seterusnya tuan-tuan dalam melatih anak-anak ni ialah melatih kemahiran praktis. Tulis sini pun gitu ya. Muka surat 653 ni. Kaedah pengalaman praktis. Bila saya baca sampai habis, rupanya ni maksud dia. Ataupun memberi kemahiran amalan atau amali kepada anak-anak. Itu kerja ibu bapa tu. Apa faedah kalau sekiranya latihan ini diberikan kepada anak-anak? Yang pertama tuan-tuan dan puan, saya ambil dalam buku ni je. Cuma tambah dengan bahasa saya lah untuk mudahkan pahaman tuan-tuan dan puan. Iaitu yang pertama, anak-anak kita tu akan dapat ilmu dan kemahiran melalui deria mereka, panca indera mereka, tangannya, anggotanya, dia dapat kemahiran. Apa jadi kemahiran? InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, kita kongsi lepas ni. Okay. Kemudian yang keduanya, mereka akan terbentuk disiplin supaya melakukan satu kerja itu dengan bersungguh-sungguh. Itu yang keduanya. Sebab dia tahu kan benda tu. Dan yang ketiga, menajamkan akal mereka waktu membuat sesuatu. Ada je idea dia. Tak buntu fikiran dia dan sebagainya. Itulah. Kata dalam buku ni lah. Kalau saya nak tambah lagi boleh. Tapi itu salah. Apa kata pengarang itu salah. Kita tambah-tambah lagi. Sekarang itulah kita lihat. Bagaimana Rasulullah sendiri mengajarkan amalan ini kepada anak-anak. Yang bila kita dapat nanti ilmu ni, kita pun macam itu. Tunjukkan kepada anak-anak macam mana nak buat sesuatu tu. Kau tidak tak tahu.
Kita lihat apa yang Rasulullah buat ni sebagaimana diceritakan oleh pengarang ni. Itu dia. Berdasarkan hadis daripada hadis riwayat Abu Daud rahimahullah. Hadis riwayat Abu Daud iaitu daripada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Bagaimana Abu Sa'id melihat peristiwa ini. Dia melihat bagaimana Rasulullah mengajar perkara amali atau praktis kepada anak-anak. Cerita tu begini tuan-tuan. Jadi nak jadikan cerita sehingga hadis ini ditinggalkan kepada kita sampai hari kiamat. Rasulullah SAW melihat seorang anak melapah kulit kambing dengan cara yang tidak kena. Tak tahu lah peristiwa ini masa korban ke Allah Alam. Tapi maknanya Rasulullah tampak budak nak tolong agaknya orang tua melapah kambing yang baru disembelih. Tapi tak kena. Entah rosak kedai kambing atau rosak kulit Allah Alam. Tak diceritakan dengan detail di sini. Tetapi dia kata dia nampak budak itu melapah kambing nak buang kulit itu kan. Tapi tak kena. Nah, apa seterusnya yang berlaku? Cara anak ini nampaknya Rasulullah tengok pertama sekali dah lah tak betul. Yang kedua memakan masa. Orang buat setengah jam, dia buat sampai 3 jam. Tak tanggal-tanggal kulit tu daripada daging kambing tu. Nampak tu. Tak ada siapa nak tunjuk gitu loh tuan-tuan. Kita pun, saya tak pernah akan mengurus cerita ni. Dia dah 9 ayam pun tak berani. Cara anak itu tidak betul dan memakan masa. Jadi akhirnya baginda membimbing dan tunjukkan cara mudah dan betul serta cepat. Nampak tu loh. Bila dia tengok, akhirnya dia betul kan. Dia kata bukan macam tu anak, macam ni. Tengok Tengok saya buat. Tengok anak buat. Dia tunjukkan. Sampailah anak-anak tu pandai. Nampak, kita nampak peristiwa ni remeh-temeh kan, kecil je. Tapi dia rekodkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri daripada hadis Abu Daud. Nak tinggalkan kepada kita dengan takdir Allah SWT supaya bila kita melatih anak pun apa-apa yang perlu dalam bentuk praktikal kena dilatih dan ditunjukkan kepada anak-anak. Nah, ditakdirkan Allah begitu rupa. Sampai seorang sahabat ni meninggalkan hadis cerita mengenai dengan Rasulullah mengajar anak bagaimana cara nak melapah kambing. Ini amalan penting tunjuk ajar Rasulullah SAW. Ini akhir zaman. Cerita Rasulullah dah berlaku 1400 tahun yang sudah. Ini kita pula. Adakah kita pernah bagi peluang pada anak-anak kita untuk turut serta dalam majlis kita? Majlis korban kan? Atau orang tua je uruskan? Dah padam orang tua nanti? Padam tak nak mati dah. Tak berkorban, kita tak berkorban. Bila kita tengok pun di surah Ar-Rahmah ni tak buat lagi korban ni. Tak ada orang nak urus. Kata orang yang tak ada kemahiran kan. Banyak budak-budak muda tu. Mereka pun tak pandai juga. Nanti ni sembelih pukul 9. Pukul 9 malam baru selesai. Jadi mesej saya di sini ialah kita latih anak-anak kita ni. Jangan kata ni budak-budak pergi jauh. Yang orang tua je punya kerja ni. Pada hari kita menyembelih korban kan. Tak kena macam tu. Ajak budak anak-anak kecil kita, anak-anak muda, anak-anak remaja, tengok macam mana kita buat. Selepas tu suruh dia buat. Banyakkan pasukan anak-anak muda ni untuk menguruskan benda ni. Orang tua biarlah relax je. Berubahlah tuan-tuan dan puan. Antara ni kan. Jadi jangan dipinggirkan anak-anak. Kalau kita niat bahawa kita nak latih anak-anak kita ni dalam menguruskan benda-benda macam ini, yang mengikut sunnah Rasulullah, pergi je dapat pahala tuan-tuan. Nampak tu? Ikut sunnah Rasulullah. Itu tunjuk tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, kita perlu mendidik anak kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita latihlah, kita dapat satu poin. Iaitu anak-anak kita ni dalam hal praktikal, kerja-kerja yang berkaitan dengan kemahiran hidup ni, kemahiran hidup tu. Hendaklah didedahkan kepada anak-anak pada peringkat awal lagi. Seterusnya,
bagaimana kita nak menggalakkan anak kita meneladani Rasulullah SAW berdasarkan ayat ni. Jadi contohnya mudah aja. Ikut Rasulullah. Surah Al-Ahzab ayat berapa tu? 31 ya, ke 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 21 ya. Tak nampak pula di tepi dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini contohnya. Tak payah contoh Obama ke, tak payah. Atau pemain bola sepak sekarang kan, saya pun tak kenal atau kerja budak-budak muda. Orang tua kita tak kenal pun tak apa. Jangan risau. Rasulullah SAW okay. Maka berkatalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah SAW bersabda, didiklah anakmu 3 perkara, iaitu cinta Nabi kamu, cinta keluarga Nabimu, dan membaca Quran. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibn Najah. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, Sayyidina Ali sendiri berkata, dia pesan mana kalau kita nak didik anak kita, pertama sekali cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, ahli baik, dan membaca Quran. Itu dia. Apa faedah tuan-tuan? Bila kita suruh anak kita ni, teladanilah apa yang Nabi buat. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak tahu kan, sibuk suruh ikut Nabi ni, apa kita jual dia. Jadi saya nak terang kepada ni malam ni. Sebab berselawat je tuan-tuan, tanpa kita tunjukkan apa yang baginda Rasulullah buat, takkan datang rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Okey. Yang kedua, anak-anak akan meneladani cara hidup Nabi dalam banyak hal, makan, minum, jalan dan sebagainya, apa yang pernah Nabi buat. Dan membentuk anak jadi insan yang lurus, membentuk anak jadi insan yang jujur, membentuk anak jadi insan yang amanah. Itu dia perkara-perkara yang pernah yang diteladani daripada Rasulullah. Dan anak akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni saya akan tunjuk beberapa contoh. Kalau sekiranya anak kita tu didedahkan pada awal lagi bagaimana peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mengapa tak berapa nak ikut? Barangkali dulunya kita dididik tidak dididik fokus kepada akhlak dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya anak-anak kita akan meneladani Nabi berbanding dengan tokoh-tokoh lain. Kita jangan salahkan anak-anak kecil kita atau anak remaja kita lebih mengagumi orang lain daripada baginda Rasulullah. Salah kita juga. Dalam sistem pendidikan kita tidak highlightkan sungguh-sungguh mengenai dengan Nabi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Contoh tuan-tuan. Bagaimana kita boleh mendidik anak-anak kita supaya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payah sebut yang meneladani ni. Menjadikan Rasulullah contoh, kan senang. Baru. Ngapa kita berat sangat nak pakai serban? Sebab kita tak biasa daripada kecil. Jubah begitu juga. Jadi macam-macam lah alasan kita payah nak ikat ustaz. Anak-anak ni tuan-tuan dah biasa kan? Relax je nanti. Itu satu contoh tuan-tuan. Benda ni kena biasa daripada kecil. Waktu anak umur kecil lagi, 6 tahun. Tapi kalau dah umur 60 tahun, dah payah. Macam-macam alasan. Orang pihak kita songel saja. Itu satu. Ya. Kamu waktu lagi. Solat berjemaah. Kalau mereka daripada kecil lagi dibiasakan solat jemaah, ini sunnah Rasulullah tuan-tuan. Mana Rasulullah pernah meninggalkan solat jemaah?
Sehingga dia sakit pun diusung atau dipimpin untuk mengimamkan solat jemaah. Saya cerita dah. Kita tak pernah dibimbing begini sewaktu kita kecil. Nampak tu? Boleh jadi imam. Ini dah bagaimana mencontohi peribadi Rasulullah SAW. Iaitu dari segi solat jemaah. Kita alhamdulillah tuan-tuan datang kesedaran. Tak tahulah boleh jadi mak ayah kita dulu waktu kita kecil dididik macam tu. Saya tidak. Datang kesedaran sendiri je. Alhamdulillah. Cara itu pula. Tetapi cara yang lebih cepat dan berkesan macam ni. Tak ada kita berbubuh mulut misalnya kan. Ngapa ni tak datang solat jemaah? Walaupun rumah sebelah surau je. Azan berkumandang sampai nak pecah misalnya. Pintu rumah tak datang juga. Tak dapat nak salahkan sebab yang ni tak ada. Nah, ni tak ada. Itu. Cerita solat jemaah juga ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, anak cucu kita yang kita bawa ke sini untuk datang solat jemaah ni, ini dia pelapis kita nanti. Akan teruskan kesinambungan surau kita ni. Kita tak lama dah tuan-tuan, padam kita. Ya. Saya pun lain macam, dia rasakan kadang-kadang letih, tak ketahuan. Habis entah, tiba-tiba dah. Itulah dia. Dah apa tu? Tak faham sendiri lah. Allahu Akbar. Siapa nak melapiskan kita ni? Nak menghidupkan surau, menjalin ilmu. Kawan-kawan kita yang di luar tu nampak dah. Baru saya teringat ni. Kita punya LCD tu yang tergantung tu. Dah ada masalah nampaknya. Jadi siapa nak sponsor lampu dia? Jangka hayat dia dah nak padam dah. Ya, sepanjang tahun, berapa tahun tu. Jadi tak apa cantik dia gambar tu, hitam sebelah. Itu saya dah mula masuk ke dalam ni. Sejuk macam mana pun masuk dalam. Jadi tak apa cantik lagi gambar tu. Jadi lampu tu nampak berapa harganya wallahualam. Jenamanya BENQ. Orang Perak kata benak. BENQ. Ya, siapa nak sponsor lah. Berkat Ramadan tuan-tuan nampak. Sebab saya tak dapat tengok dengan khusyuk dah. Dan nampak sebelah je buka ustaz. Ada di luar tu. Jangka hayat dah habis kan. Sebab dah berapa tahun kita pakai tu. Skrin tak ada masalah. Tu lampu tu. Ataupun cuba tanyalah berapa harga tu lampu tu biasa sponsor. Okey. Tu. Nampak tu. Ni pasti ni tuan-tuan. Mana ada parti lain buat kecuali yang warna ni je. Melatih anak-anak waktu kecil untuk solat jemaah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah pelapis-pelapis ni. InsyaAllah. Ya. Mereka adalah pelapis-pelapis nanti. Hidup. InsyaAllah. Ya. Yang warna ni akan hidup sentiasa. Sebab ada pelapis tu. Orang tua jangan pening. Tengok bagaimana tuan-tuan anak-anak tu dilatih betul je nampak tu. Solatnya betul. Rokoknya betul. Elok je. 45 derajah kan gitu. Kita pun tak betul je tu. Banyak tuan-tuan. Baru ni ada jemaah tanya pada saya. Dia kata, Ustaz macam mana hukumnya? Ada jemaah kita, tak tahu dia nampak tu. Bila dia rokok, tak ada betul-betul sama. Belakang tu. Saya kata uzur kot. Kita jangan sudzan pada dia. Kita sangka baik uzur kot. Tak uzur, sehat walafiat. Kalau sehat walafiat, rokok tak betul, ni ya, ada masalah tu nampak. Jangan. Itu contoh-contoh sunnah Rasulullah yang diperkenalkan kepada anak-anak kita daripada awal lagi. Dari sisi solat jemaah dan sebagainya. Anak mencontohi Nabi SAW. Kita lihat tuan-tuan ni dalam wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu. Satu buku karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Orang Arab ni. Buku ni ada. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Apa kata buku ni? Dia menceritakan mengenai bagaimana anak-anak mencontohi Nabi SAW pada waktu mereka bersama-sama dengan baginda. Ini nak tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana Rasulullah buat anak-anak ikut. Jadi mesej saya di sini ialah kita hendak apa yang kita buat, anak cucu kita akan ikut. Benda baiklah. Ibnu Khuzaimah radhiyallahu meriwayatkan hadis daripada Abbas. Ini bukan sahabat ya, Ibnu Khuzaimah ni. Ahli hadis.
Jadi, minta maaf saya tarik balik. Ibnu Khuzaimah rahimallahu meriwayatkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia mengikut apa dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hadis yang bernama Ibnu Khuzaimah ni, dia ceritakan hadis daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ni kita tahu sepupu Rasulullah. Tapi selalu daripada kecil bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Kebetulan pula mak saudara dia yang bernama Maimunah ialah isteri Rasulullah. Maimunah tu adik kepada ayah dia, Abbas tu. Ibnu Abbas ni sebenarnya nama dia Abdullah. Kalau Ibnu tu biasanya ustaz datang boleh kita kan. Abdullah tu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi dia sentiasa berdamping dengan baginda Rasulullah SAW. Ke mana saja pergi. Nanti dapat ilmu banyak. Jadi diceritakan dalam hadis ni bahawa dia mengikut apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau melihat cara Rasulullah berwudu dan mengikut baginda solat malam. Itu sebab hadis berkenaan dengan wuduk tuan-tuan. Cara ambil wuduk ni banyak daripada Ibn Abbas. Yang ditinggalkan kepada kita sampai kiamat. Ilmu mengenai dengan cara wuduk yang betul. Dalam hadis Bukhari ada cerita ni. Sehingga ada satu riwayat. Baru semalam saya sebut di sebuah surau. Bila saya mengajar di situ semalam. Mengenai dengan Rasulullah kata celaka bagi orang yang bila membasuh kaki, dia tidak membasuhnya dengan sempurna. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tengok misalnya ada setengah orang basuh kaki, buka paip ni kemudian tendang-tendang gitu je. Dekat paip ni kan. Rasulullah kata celaka 3 kali. Bagi orang yang tidak membasuh kaki dengan sempurna sehingga dia akan menjadi ahli neraka. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Apa-apa saya pernah tengok orang tua buat macam tu. Apa salahnya bila kita basuh kaki tu gosok sikit. Sebab kadang-kadang tak sampai ke celah kuku. Bukan pakai tadah air je dekat paip tu. Sebab mungkin ada kawasan-kawasan di bawah ni tak sempurna. Tapi ada orang tua buat. Saya pernah nampak kan. Nak ditegur kita tak kenal. Nak ikut teknik Hasan Hussein cucu Rasulullah tak ada pula kawan. Sebab Rasulullah SAW cucu dia Hasan dan Hussein, mereka melihat seorang dewasa salah ambil wuduk. Akhirnya mereka berbual sama-sama mereka. Hasan kata pada Hussein macam ni, Hussein kata pada Hasan macam ni. Ambil wuduk macam ni abang, ambil wuduk macam ni adik. Orang tua yang ambil wuduk silap tu dengar je kan. Itu cara dia. Jadi bila beliau melihat, siapa beliau ni? Ibn Abbas. Melihat cara Rasulullah berwuduk dan mengikut baginda solat malam kemuliaan. Kisah ini berlaku waktu dia bersama baginda di rumah Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi, ibu saudara Ibn Abbas. Jadi apa nak ceritakan dalam hadis ni? Ialah bagaimana anak-anak dapat mencontohi Nabi bila mereka melihat sendiri apa yang Nabi buat. Hadis tu dah tinggal bila kita tahu. Bukan Nabi cerita. Nabi kata solat malam macam ni, wuduk macam ni, tak. Sahabat-sahabat tu melihat dan menceritakan kepada kita. Itu sampai basuh kepala, sapu kepala. Semalam ada orang bertanya kepada saya, dia kata kaki tu usap ke tak? Dia kata dalam ambil wuduk ikut dalam Quran, Fagsilu atau basuh hanya melibatkan muka, tangan, kaki. Tetapi kepala famsahu. Famsahu tu maknanya diusap dengan air tu. Bukan dibasahkan dengan air tu. Ambil air betul basah. Sampai meleleh pula air tu masuk ke habis baju dan sebagainya. Menunjukkan tak ada ilmu tu. Dia yang basuhnya ialah muka, tangan, kaki. Kepala sapu. Cerita. Minta maaf tuan-tuan, bukan ajar tiap benang ni tak. Tapi orang yang tanya semalam, pada saya semalam, orang saluran satu kan? Itu sebab tu. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya, kita tengok muka surat berapa ni. Saya sampai pada muka surat 657 dalam buku ni. Pendekatan psikologi, mendekati anak-anak, mendampingi anak-anak. Jadi daripada muka surat 657 ni, pengarang menyebut anak-anak kita jangan dibiarkan, jangan tak dipeduli.
kena sentiasa berdamping. Kita kena sentiasa berada dengan anak-anak kita. Sibuk mana pun kerja kita, jangan tinggalkan mereka. Berbulan-bulan misalnya tak peduli pada anak. Ayah sibuk, ayah pergi bersenas, ayah pergi overseas. Rosak nanti orang baik. Jadi oleh sebab itu, pengarah ini menasihatkan kita kena damping anak selalu. Sebab ini juga merupakan sunnah Rasulullah yang akan kita ceritakan selepas ini, insya-Allah. Ya. Okey. Pendekatan psikologi ini, sebab mendampingi anak-anak atau bersama dengan anak-anak akan ada kesan psikologi kepada anak-anak tu. Sebab dia tahu ayah dah sentiasa ambil kisah mengenai dengan dia. Mak dia sentiasa ambil tahu mengenai dengan dia. Itu kesan psikologi. Tapi kalau kedua-duanya berbapa tak peduli, itu anak dia rosak. Tak pernah ambil tahu siapa kawan dia, ke mana dia pergi, apa kegemaran dia. Sehingga dalam bilik dia pun tak nak masuk. Rupanya macam-macam ada dalam bilik itu. Kaki ke bawah, kepala ke atas. Betul-betul. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Semua ada dalam bilik itu. Kerana ibu bapa langsung tak ambil tahu hal anak-anak ni. Jadi dampingi anak-anak ni maksudnya ialah selalu ambil tahu, mengelak dengan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan, kita nak berkongsi maklumat mengelak dengan sirah Rasulullah SAW berkaitan dengan dampingan anak-anak. Dia sentiasa bersama dengan anak-anak untuk membentuk akhlak mereka, untuk membimbing mereka berdasarkan sirah Rasulullah, sejarah hidup dia. Jadi makna mendampingi anak-anak sentiasa ni merupakan sirah Rasulullah. Bila kita ikut, macam mana yang Ustaz sebut, bila sunnah Rasulullah diikut dengan niat bahawa kita nak ikut sunnah dia, dapat pahala. Okey. Jadi cerita kita yang akan berlaku nanti insya-Allah lepas ni ialah bagaimana contoh daripada Rasulullah SAW dari segi mendampingi anak-anak. Okey. Berikutnya pula contoh daripada para sahabat. Mereka ni para sahabat bila tengok Rasulullah buat, dia ikut juga. Kita tengok apa kata mantan Chancellor Universiti Azhar, Syekh Muhammad Qadar Hussein. Ini bukan orang Mesir ni. Kalau Qadar Hussein ni maknanya mungkin orang Pakistan atau India. Universiti Azhar tu terbuka, bukan orang Mesir je jadi pemimpin dia, Chancellor dan sebagainya. Asal orang Islam. Maknanya rakyat kita yang paling layak boleh jadi Chancellor di sana. Jadi apa kata dia? Dia ni seorang ahli pendidik, pakar pendidikan, Syekh Muhammad Qadar Hussein. Jadi apa kata dia berkaitan dengan mendampingi anak-anak ni? Okey, apa kata dia? Dia gunakan falsafah tuan-tuan. Dia kata jasmani seseorang itu akan subur dan berkembang melalui pemakanan yang sihat dan seimbang. Jasmani kita ni akan berkembang, akan sihat melalui makanan kita, makanan yang sihat dan seimbang. Maknanya asalkan benda itu berzat, halal, insya-Allah. Walaupun kangkung. Jadi janganlah, misalnya kita nak beli kismis mahal, coklat minda mahal kan. Makanan biasa tapi halal dan sihat sebab diakui oleh doktor-doktor semua makanan tu, buah-buahan dan sebagainya, semuanya menyihatkan badan. Jadi kata di Syekh Muhammad Qadar ni, jasmani seorang itu akan subur dan berkembang melalui pemakanan yang sihat dan seimbang. Tapi tak habis lagi cerita tuan-tuan. Dia tak stop di situ. Ini dia key point dia. Tetapi rohani dapat dipupuk dan dibajai melalui hubungan yang baik. Nampak tu? Pendidikan yang lemah lembut, bertolak ansur dan sopan santun. Situ punya point dia. Maknanya kalau jasmani makanan untuk sihatkan dia. Kalau rohani dalaman kita ni untuk sihatkan badan, itu cara dia. Hubungan mesti baik antara ibu bapa dengan anak. Pendidikan yang diberikan kepada mereka mesti dalam bersifat lemah lembut, bertolak ansur dan sebagainya. Jangan keras, ke nak maki, ke nak marah, tak jalan. Jalan. Bertolak ansur dan juga sopan santun. Itu sebab kadang-kadang saya ada pengalaman mendidik orang nak jadi guru. Dia kata tak boleh ke tuan untuk kita garang dalam kelas tu? Boleh garang saya kata, tapi janganlah melampau sangat sehingga kamu dera anak-anak murid tu. Tak jalan. Dia kata rotan boleh pakai? Boleh, saya kata rotan tak ada masalah. Tetapi jalan tak akhir. Dia kalau hendak daripada mula dia masuk, teruslah tunjuk muka garang.
Saya kata tak mahu jalan macam tu. Kita kena tunjuk kemesraan. Sebab dari segi psikologinya, bila kita dah mula tak mesra dengan anak-anak, takkan jalan, takkan masuk. Apa tu? Tapi banyak yang tak percaya. Rohani dapat dipupuk dan dibajai melalui hubungan yang baik, pendidikan yang lemah lembut, bertolak ansur dan sopan santun, kata Syekh Muhammad Qadar Hussein, mantan Chancellor Universiti Azhar Mesir. Okay. Mana Ustaz dapat ni? Dalam ni? Dalam buku ni? Kita panjangkan lagi cerita dampingilah anak-anak selalu. Saya dah terangkan tadi apa maksud dampingi anak-anak selalu. Mana selalu ambil tahu hal anak-anak, ambil berat hal dia, bertanya selalu. Sibuk mana pun kita, sebulan sekali ke balik daripada overseas, malulah kerja oil and gas. Anak saya kerja oil and gas, sebulan sekali baru dia jumpa cucu saya. Saya kata kamu balik sibuk pun mendampingi anak-anak. Ini tentera laut dekat ni, orang Pakistan. Saya dapat internet ni. Tentera laut kerja di laut, maklum kan? Berbulan-bulan baru balik. Ini penting tuan-tuan. Biar dia tahu dia ada ayah. Dia ada ayah jauh macam mana pun. Satu. Atau mak dia salahnya. Mainlah sekali-sekali dengan anak walaupun sibuk macam mana pun. Ini bagi ibu-ibu yang berkerjaya. Kerja di Putrajaya. Perginya ibu-ibu ni macam saya dulu lah. Masa kerja di Bangil duduk sini. Ayam belum keluar keban lagi. Ayam siapa ni? Adalah ayam kawan-kawan kita sini kan. Sebab selalu bising belakang rumah tu. Saya dah keluar dah. Kemudian balik nanti. Itu sebab waktu saya bekerja dulu tak ada turut memamu ke surau kita. Tak sempat tu kan. Waktu ni baru sampai. Masa tu belum ada lagi jalan Damansara Puchong tu tak ada lagi. Lalu Puchong tu Allah. Jadi maknanya pagi ayam boleh keluar lagi, awak dah keluar. Balik ayam dah masuk ubat, kita baru balik. Dengan lain-lain perkataan, sepanjang-panjang bekerja tu tak pernah tengok ayam. Saya nak ceritakan dia sibuk je. Hari cuti kadang-kadang kena pergi juga. Jadi apa kaitan dengan gambar ni Ustaz? Apa kaitan dengan gambar ni? Ya. Mesej saya di sini ialah sesibuk mana pun ibu kena bersama-sama dengan anak. Toki dia ada, opahnya ada, mereka dah pencen lah. Ya lah tuan-tuan, opah dengan anak tu sikit lagi padam lah. Akhirnya ibu bapa juga. Ini kesan psikologi. Kita lihat sirah Rasulullah SAW. Bagaimana dia mendampingi anak. Bukan anak-anak dia je. Anak orang lain pun juga. Tujuannya supaya anak-anak tu sentiasa hormat pada dia. Biasanya anak para sahabat lah. Sebab anak dia pun tak ramai. Anak para sahabat sering berdamping dengan Rasulullah SAW. Itu tuan-tuan Rasulullah, pemimpin negara di Madinah kan. Tapi sanggup berdamping dengan anak-anak kecil kan. Baginda sendiri rapat dengan mereka, bermain dan pulang bersama. Presiden negara Islam tuan-tuan, main dengan budak-budak. Kalau kita apa ni, tak ikut protokol. Nampak tuan-tuan? Semua ni mengajar kepada kita, Allah jadikan takdirkan begini rupanya, sifat baginda Rasulullah. Semua ni cerita ni ada dalam buku yang bernama Sama'il Muhammad SAW. Sama'il. Nah, dia. Baginda sendiri rapat dengan mereka, bermain dan pulang bersama-sama mereka. Ini nak ceritakan sirah Rasulullah ni, bagaimana sikap dia terhadap anak-anak. Sentiasa mendampingi anak-anak. Nah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Manakala Rasulullah boleh buat macam ni, kita macam tu juga. Kesan yang dapati oleh mereka ialah memperolehi banyak nasihat. Sekali-sekali kita balik pun daripada luar negeri kan, kerja outstation, berbulan-bulan baru balik jumpa dengan anak. Tapi kalau tak pernah langsung mendampingi mereka, bila masa dia dapat nasihat?
mendapat ilmu dan hukum hakam daripada baginda. Kita lihat satu contoh dia, seorang anak ni bernama Abu Juhaifah, yang selalu menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Juhaifah ni kerana dampingan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil. Cerita ni walaupun kita anggap remeh-temeh, tetapi dari segi psikologi nak menunjukkan kepada kita bahawa rupanya kalau anak-anak tu sentiasa di samping ibu bapa atau orang tua dia, banyak benda yang boleh dapat. Benda-benda baiklah. Tetapi kalau dia bersama dengan orang lain, orang yang tak betul pula, tiga suku pula, jadi tiga suku lah nak cucu kita tu. Kadang-kadang dia bermain bersama-sama dengan budak-budak tu. Kadang-kadang bila dia menunggang unta atau kuda, dia jemput budak-budak tu naik. Diceritakan baginda menjemput Abdullah bin Ja'far, Qassam dan Ubaidullah radhiyallahu anhum. Sahabat semua ni. Tapi cerita ni masa mereka kecil lagi ni. Abdullah bin Ja'far pun kecil, Qassam pun kecil, Ubaidullah pun kecil. Bila dia jumpa anak-anak tu, terus dia mari naik. Sama dengan pakcik ni. Tujuan tu dia nak nasihatkan budak-budak tu. Kemudian baginda pun berdoakan kerahmatan dan keberkatan kepada Abdullah bin Ja'far dan bakal anaknya. Dia cerita sini. Semua ada dalam cerita muka surat apa ni? 658 ke 659. Ada semua cerita ni. Tetapi poinnya ialah contoh bagaimana Rasulullah dampingi anak-anak. Kesan psikologi cukup besar. Kesan psikologi cukup besar. Jadi kalau Rasulullah boleh buat begitu, sehingga memberi kesan psikologi yang sungguh besar pada anak, kita ni ikutlah juga. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan Nabi selalu melihat anak-anak bermain, menasihati dan juga memberi rangsangan. Ringkas cerita ni. Pengarang ni membawakan cerita ni untuk menunjukkan kita, itu contoh dia. Dia nak menguatkan hujah dia sebenarnya. Maknanya mendampingi anak-anak ni memberi kesan psikologi dalam pembentukan akhlak dan pemikiran anak-anak. Itu je modal ni sebenarnya. Habis. Tadi Rasulullah tengok pula sahabat. Tengok pula sahabat. Sahabat pun juga jadi ikutan kita. Rasulullah suruh pun. Ini cerita Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang kedua. Selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu selalu bersama dengan anaknya untuk memberi nasihat dan peringatan. Sebab macam mana pun dia menguruskan negara, Sayyidina Umar ni, dengan anak insya-Allah ada. Ada bersama insya-Allah. Rakyat-rakyat juga. Ini tanggungjawab kita. Sebab soalan nanti di akhirat nanti, selain daripada soalan tanggungjawab kita pada rakyat, ini pemimpin anak ni dulu. Beliau juga mendampingi anak sahabat lain seperti Ibnu Abbas dan sebagainya. Sama juga. Kalau Rasulullah pun juga bergaul dengan anak-anak orang lain, dia pun begitu. Nampak tuan-tuan? Sahabat ikut je apa Rasulullah buat. Betul? Kemudian setelah tuan-tuan, ini lagi hebat. Dibawanya anak dia pergi ke medan perang. Az-Zubair bin Awam. Dia ni pula selalu membawa anaknya dalam peperangan. Kita ni kalau bawa anak-anak kita dalam demonstrasi, heboh dalam surat khabar kan? Budak bawah umur bawa. Apa salah tuan-tuan? Pendedahan kan? Tak ada demokrasi. Berlaku di zaman sahabat. Kalau ada orang-orang yang sewel, saya kata sebab tak faham kan? Dia kata apa ni bawa anak dalam medan peperangan? Sewel? Sedangkan ini pernah dilakukan oleh sahabat. Az-Zubair Awam pun selalu membawa anaknya, selalu ni maknanya banyak kali itu. Dalam banyak peperangan yang beliau hadiri, dia bawa anak dia. Tujuan itu tuan-tuan. Untuk mendedahkan anak, ni dia. Bila ayah tak ada nanti, kamu pula sambung kerja ni. Jihad fisabilillah. Zubair Awam Beliau berbuat demikian untuk melatih dan mendedahkan pengalaman perang kepada anaknya. Itu sebab kita lihat dalam sejarah, anak-anak Zubair ni, Abdullah bin Zubair, pahlawan tuan-tuan. Dan berapa orang lagi anak-anak dia, laki perempuan, semua jadi hebat-hebat mereka. Ayah dia dedahkan dia pedawai. Tak peduli dia kata, boleh marah ke waktu tu. Teladan daripada para sahabat.
Jadi maknanya mereka ambil berat. Anak-anak dia tahu tanggungjawab dia. Maka di samping mendampingi anak-anak, dedahkan mereka pada pengalaman-pengalaman orang dewasa. Sebab ini dia akan mengambil alih nanti tugas. Ini Ustaz jangan cerita pada kita kan. Mengapa Abdullah Ibn Zubair, yang Ustaz Nazmi sebut baru ni kan, hebat orangnya dalam medan peperangan. Ialah dah dapat pendedahan daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi, ayah dia dah bawa dalam banyak peperangan. Peperangan Badar, peperangan Khandaq, peperangan Hunain. Bawanya. Dan surah anak tu jadi pahlawan yang hebat. Sentuh tu. Kalau orang yang tak suka tu kata ni, nak bunuh diri ke anak ni. Punya ramai macam ni. Bawa anak-anak tengah macam ni. Tak kisah sampai bawa. Pendedahan kepada anak-anak. Ini sama juga lah macam yang awal tadi. Pengalaman praktik. Tengok apa yang Rasulullah buat waktu membedah kambing. Waktu melapar kambing tu. Yang ni pula Zubair awal lagi hebat. Bawa anak dia tengok macam mana orang berperang. Teladan daripada sahabat tuan-tuan. Okay. Kalau sekiranya anak-anak tu dibiarkan dan tak didampingi, tak peduli. Ada anak. Ramai pula anak tu. Orang Perak kata meronyot anak tu. Tapi tak peduli. Apa berlaku tuan-tuan? Okay. Takkan tak ada mak bapak ni. Kadang-kadang tak peduli tu. Ini bukan orang surau tu ni. Ini orang di Zimbabwe. Baru. Tak ada kawan waris tu. Ataupun tak peduli. Allah Akbar. Terbiar dan tidak didampingi. Tak peduli langsung. Ini satu tadi kan. Ada. Pergi ke Kuala Lumpur. Ada kita nampak bawah jambatan dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang kita tanya, tak ada ke waris ni? Mak bapak ada ke? Anak terbiar dan tidak didampingi. Ini nanti bila jadi perempuan besar, inilah dia. Mudah mereka ni dilatih oleh profesor-profesor itu. Sedikit je kan. Kalau tidak didampingi oleh ibu bapa, apa jadi pada anak? Seterusnya ya. Kenapa saya letak tu tapis tu? Sensor. Gambar tak elok tu. Tapi kena tunjuk tu perempuan. Biar kita sedar kan. Ya. Jadi saya sensor. Ya. Dia datang kemudian nanti insyaAllah. Ya. Kalau ada mak bapaknya ambil peduli, takkan jadi macam ni. Menipu demi seks. Pelajar sanggup ditiduri 8 lelaki. Berita Selangor. Tahun 2013. Atau lepas. Dalam sinar dia. Banyak dia cerita tu. Dia tipu mak bapak dia, tapi rupanya dia nak ada. Nak pergi sama dengan lelaki-lelaki. Mana gambar je tak? Tak ada lah gambar. Tapi saya jumpa dia, saya dah sensor dah. Saya jumpa dia. Kalau sentiasa didampingi oleh ibu bapa, takkan jadi macam tu kan. Kita biarkan kan. Keluar malam, siang malam. Ada je masalahnya. Tak kemana pergi anak macam tak ada bapa. Kawasan kita pun ada satu masa dulu. Ini dia. Contoh kan. Anak yang tidak didampingi oleh ibu bapa. Isap okok dia. Dulu kita dengar cerita orang lelaki kan, anak lelaki-lelaki. Orang perempuan berserang tu kan. Pakai tudung. Merokok. Satu. Jadi lagi teruk. Dia. Minta maaf tuan-tuan, tunjuk gambar-gambar dia. Nanti orang saman pula saya tak lah. Ini pendedahan dalam dakwah, kena tunjukkan benda-benda ni. Anak yang tidak didampingi oleh bapa, maknanya tak peduli. Perkataan dampingi ini dalam inverted comma ialah ambil peduli. Ambil kisah, ambil tahu. Ini ialah anak-anak yang tidak diambil kisah oleh bapa dia. Okey. Tak begitu berasak je. Lebih banyak lagi daripada asak ke tepi. Contoh tuan-tuan, itu sebab saya kata kesan dia. Kalau kita tak peduli, dia jadi. Ada ke dalam buku Ustaz? Tak ada lah. Saya huraikan.
Tak gambar tak pelok saya cari gambar yang elok sikit. Tutup tu kita cari gambar yang elok. Dah tuan-tuan tak sampai hati nak tengok. Macam ayam belaga. Tuan-tuan. Budak perempuan tu. Allahu Akbar. Kita buka balik tadi. Ya. Ini satu contoh anak yang mungkin tidak dipedulikan oleh bapa dia. Ya, okay. Dan oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita sentiasa berdamping, ambil tahu, ambil kisah mengenai anak-anak kita, apa positif dia? Ini terserah pada tafsiran masing-masing tuan-tuan. Positifnya kalau kita sentiasa berdamping anak kita, saya ikut je apa yang kita buat. Kita mengaji, dia mengaji lah. Kita solat, dia ikut solat lah. Senang bentuk. Kalau anak perempuan dia tak jadi macam tadi ni. Segan dia, malu. Okay. Tengoklah apa yang patut kita buat. Di mana-mana kesempatan pun. Waktu makan ke. Ni makan tak bercakap langsung kan? Dengan anak-anak masalahnya. Gambar-gambar ni contoh untuk kita fikirkan sendiri bagaimana kita boleh mendamping anak kita. Ada sesuatu yang positif dari segi psikologi ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tausiah kepada ibu bapa. Wasiat. Ustaz nak meninggal, kita bagi wasiat ni. Dah. Wasiat ni maknanya pesanan. Kita sebut wasiat boleh takut. Wasiat nak mati ke? Perkataan wasiat ni maknanya pesanan. Tausiah kepada ibu bapa. Pilihlah rakan sebaya anak daripada anak yang baik. Kalau kita berupaya dan mampu. Tengok siapa dia. Tengok siapa dia. Tu maknanya kita ambil peduli. Siapa kawan anak kita? Rakan sebayanya jenis yang lara ke atau bagaimana? Pilih rakan sebaya anak daripada anak yang baik. Itu pesanan. Jangan biarkan anak bergaul dengan anak nakal dan bermaksiat. Kata dalam buku ni lah. Saya pindahkan dalam bentuk grafik supaya mudah kita ambil poin ni kan. 2. Awasi tingkah laku anak ketika mereka bergaul. Cerita-cerita macam tadi tak pernah kita dengar. Anak perempuan kita mogok misalnya kan. Awasi tingkah laku anak ketika mereka bergaul. Seterusnya, ibu pula. Ini dalam ni ibu pun jangan marah. Kau nak marah pada pengarang ni. Jangan marah pada Ustaz Yasin. Ibu jangan asyik berkunjung sana sini dengan membiarkan anak-anak pergi sana, pergi sini, kawan sana, kawan sini. Nampak tak? Aktiviti sosial sana, aktiviti sosial sini. Anak-anak tak dipedulikan. Maka dipesan di sini, ibu pula jangan asyik berkunjung sana sini dengan membiarkan anak. Tausiah kepada ibu bapa. Pesanan bukan cakap tak nak mati ni tak. Dan tuan-tuan umpan dia kata di perkara ni seterusnya.
awasi tuan-tuan. Sebab musuh-musuh kita ni, Yahudi, Nasrani, orang bukan Islam, sentiasa merancang bagaimana nak merosakkan moral anak-anak orang Islam. Itu cara dia. Itu cara dia. Macam-macam cara dia. Melalui macam-macam cara dia. Hiburan, rokok, dadah dan sebagainya. Kita perlu awasi strategi itu. Okey, itulah tausiahnya. Ya. Mengapa dikatakan rakan sebaya, kawan-kawan mempengaruhi anak-anak? Ini ada pesanan Rasulullah SAW daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan dia. Apa kata Rasulullah dalam sunan Abu Daud ni? Dia kata seseorang itu adalah mengikut agama temannya. Oleh itu hendaklah seorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Betul. Kalau dia kawan dengan anak-anak yang tak tuhala, itulah jadi. Bila mereka dah terlibat, payah sungguhlah kita tuan-tuan. Ini pesanan Rasulullah SAW. Okey. Itulah tuan-tuan yang dapat saya kongsi malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas Ramadan. Bulan Ramadan mungkin saya tak terlibat. Kita bagi laluan pada ustaz-ustaz yang ada pondok supaya kita boleh bersedekah. Saya tak ada pondok. Pondok yang ada di kampung. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairal jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر